Salam sejahtera, nama saya Chichai Kong dan saya akan menjelaskan analisis tapatan kajian kumpulan kami. Bagi soalan pertama, kebanyakan responden berpendapat bahawa masyarakat Malaysia sudah mencapai perpaduan kerana kita hidup dalam keadaan yang aman damai, tetapi terdapat responden yang percaya bahawa kita hanya mencapai kesepaduan sosial sahaja. Bagi soalan yang seterusnya, semua responden mengatakan bahawa mereka menghargai kepelbagaian agama dan etnik di Malaysia serta hormat menghormati antara satu sama lain supaya keamanan negara dapat dikekalkan. Selain itu, kebanyakan responden mengambil tahu dan peka terhadap isu perkauman untuk mengelakkan berlakunya konflik antara masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama. Seterusnya, terdapat 71.4% responden mengatakan bahawa mereka tidak pernah menghadapi situasi yang melibatkan isu perkauman dan agama, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa konflik antara etnik dan agama masih wujud di Malaysia. Kebanyakan responden juga percaya bahawa platform media sosial dan media massa memainkan peranan yang penting dalam isu-isu perkauman di Malaysia kerana rakyat Malaysia mempunyai hak untuk bebas bersuara dan mereka haruslah bersikap rasional dan bijak dalam menyalurkan pendapat atau perasaan mereka dalam media sosial supaya tidak mencetuskan konflik agama dan etnik. Selain itu, terdapat 42.9% responden berpendapat bahawa usaha pihak kerajaan adalah tidak berkesan dalam menyelesaikan konflik agama dan etnik di Malaysia kerana sejarah peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 merupakan contoh yang paling ketara. Terdapat sebahagian daripada responden mengatakan bahawa mereka mempunyai perasaan prejudis dan stereotip terhadap agama dan bangsa yang lain kerana label terhadap etnik yang lain sering kali disalurkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Akhirnya, hampir semua responden percaya bahawa konflik antara agama dan etnik akan menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia dan bersetuju bahawa menyelesaikan konflik antara agama dan etnik mampu meningkatkan keharmonian antara kaum kerana kita perlu mengutamakan perpaduan dan keharmonian negara supaya negara kita terus berkembang maju. Salam sejahtera, nama saya Victor Kong. Daripada kajian soal selidik, 39 orang responden telah memberi persepsi terhadap konflik agama dan etnik di Malaysia. Kebanyakan responden berharap agar konflik tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin, manakala sebahagian responden pula risau kerana konflik tersebut mungkin melibatkan keganasan seperti peristiwa rusuhan kaum. Berdasarkan kajian soal selidik, faktor utama konflik agama dan etnik adalah disebabkan salah faham. Sesetengah masyarakat mempunyai pandangan serong terhadap kaum yang berlainan agama dan etnik. Rakyat perlulah berfikiran terbuka tentang isu-isu agama. Berdasarkan makalah jurnal yang dikaji, kita mengetahui bahawa hak-hak istimewa orang Melayu tidak boleh disinggung kerana inilah sejarah kita yang telah ditetapkan agar negara dalam keadaan makmur. Walau bagaimanapun, isu atau topik tersebut masih boleh dirunding dengan minda yang terbuka. Sebahagian responden percaya bahawa jika stereotip dapat dihapuskan, maka konflik dapat diselesaikan. Contoh-contoh pernyataan stereotip termasuklah orang Cina suka duit atau orang Melayu malas. Stereotip tersebut muncul kerana pandangan prasangka yang berlebihan dan cenderung khas dalam sesuatu perilaku. Bagi menghapuskan stereotip dan tanggapan yang salah dalam masyarakat kita, semua rakyat perlu saling menghormati. Kekurangan pengetahuan atau perfahaman juga merupakan salah satu faktor. Masyarakat yang kurang pendidikan dan pengetahuan tidak peka terhadap isu semasa yang sedang berlaku. Suatu contoh situasi tersebut dapat dihuraikan dengan istilah etnosentrisme. Etnosentrisme bermaksud sikap yang percaya bahawa golongan etnik sendiri lebih unggul daripada golongan etnik lain. Sebagai contoh, dalam sesuatu masyarakat yang majoriti memeluk agama Kristian akan menganggap agama lain sebagai negatif. Kebanyakan golongan muda yang mengakses sosial media akan melibatkan diri dalam perbincangan berkaitan dengan isu-isu antara etnik. Ini menyebabkan mudahnya berlaku konflik mengenai etnik dan agama. Oleh itu, semua penggunaan media sosial perlulah bertanggungjawab dan mengeluarkan pendapat yang munasabah. Berdasarkan undang-undang, pernyataan yang salah diluahkan dalam media sosial akan dihukum di sisi undang-undang. Jadi, berhati-hatilah semasa membuat pernyataan dalam media sosial. Sekian, terima kasih.